innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah kita pada malam ini dipertemukan dalam majlis kuliah yang membicarakan tentang ibrah Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Walaupun biasanya kita ini bila Isra Mi'raj orang sebut ceramah, tapi dah biasa jumpa tuan-tuan, kan? Biasa jumpa kuliah subuh, ni jumpa kuliah maghrib. Saya rasa tuan-tuan biasanya kalau jumpa kuliah subuh ni, lepas tu tukar maghrib, beza cara duduk, rupanya super je. Rupanya super ke tuan-tuan, cari dinding juga rupanya tuan-tuan. Ingat berbeza kuliah maghrib dengan subuh, tengok-tengok lebih kurang je. Tak apalah walau macam mana tuan-tuan. Pada malam ini saya nak mengajak para jemaah sekalian muslimin dan muslimat untuk kita mengambil pengajaran peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama kita ini biasa dah mendengar cerita Isra dan Mi'raj berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh kali dengar sejarah Isra dan Mi'raj. Cuma tak jadi penceramah je, kan? Kalau kira-kira dengar tu patut dah boleh jadi penceramah. Tapi sebab tuan-tuan dengar sejarah Isra Mi'raj tak jadi penceramah, jadi malam ni saya jadi penceramah. Jadi tak apalah tuan-tuan, kita malam ni nak membicarakan tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malam ni tuan-tuan mukadimah, belum masuk tajuk, nak mengajak tuan-tuan faham sejarah Isra Mi'raj ini daripada kedudukan Islam itu sebagai satu sejarah yang kita nak dengar tiap-tiap tahun ke, atau bagaimana sesungguhnya sejarah ini. Sejarah ini adalah merupakan satu sejarah yang besar yang menjadi mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya nak ajak tuan-tuan faham ialah apa yang telah disebutkan oleh almarhum Dr. Wahab Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir, di dalam menghuraikan ayat yang pertama surah Al-Isra juzuk yang ke-15. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Beliau menyebutkan hadisatul Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan peristiwa yang disebut di dalam Al-Quran bidilalatin qat'iyah, dengan dalil yang qat'i. Itu pertama tuan-tuan, beliau sebut sejarah Isra dan Mi'raj yang biasa kita dengar disebut dalam Al-Quran dengan dalil yang qat'i. Apa maksud benda itu? Maksud benda itu ialah, pertama, dalil Isra Mi'raj itu ada dalam Quran. Ayat pertama surah Isra. Ayat itu kedudukannya ialah dilalah qat'iyah, dalil yang qat'i. Makna dalil yang putus, yang tidak boleh diragui maupun dipertikai. Jadi bila kata tak ragu, tak dipertikai, maknanya sejarah Isra dia bersangkut paut
dengan keimanan, keyakinan dan kepercayaan. Artinya, kalau kita menolak sejarah itu, kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia bersifat dalil yang qat'i. Bukan yang zonni. Kalau yang zonni itu boleh ditakwil-takwil lagi, tetapi dia dalil yang qat'i. Kenapa tuan-tuan dikatakan dalil qat'i? Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ayat itu mula dengan Subhana, Maha suci Allah. Subhanallazi asra, yang memperjalankan bi'amdihi, hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat tu yang saya sebut dalam bahasa Melayu, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau bahasa Melayu tu kita boleh faham siapa yang jalankan hamba dia tu. Siapa dia tuan-tuan? Yang memperjalankan hambanya dalam tu ayat tu sebut siapa? Allah Ta'ala. Betul tak? Jadi artinya kita kena faham cerita yang kita nak faham dalam Isra' Mi'raj ini bukan kehendak Nabi. Bukan Nabi yang nak, tetapi Allah Ta'ala sendiri yang nak. Dan Allah Ta'ala pula dalam ayat tu menyebut Subhana, Maha suci Allah. Bila kata Maha suci Allah, bila Allah yang nak, kalau kita dengar cerita tu nanti, ada perkara-perkara yang khariqun lil adah, ataupun dalam bahasa Melayunya perkara-perkara yang mencari adat, yang tak masuk akal, itu adalah kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak Nabi Muhammad SAW. Dan itu memang mampu dilakukan oleh Allah, walaupun otak kita tak boleh nak terima. Walaupun otak kita tak boleh nak terima. Itu benda. Sebab kenapa? Dia menyentuh soal keyakinan, soal keimanan, soal kepercayaan. Maknanya kalau kita tolak kisah tu, maka kufurlah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, almarhum Dr. Wahab Az-Zuhaili menyebut dalam kitab tafsirnya, dia kata apa? Cerita Isra' Mi'raj ini disebut oleh sahabat Nabi 20 orang sahabat. 20 orang sahabat. Apa maksud 20 orang sahabat tu tuan-tuan? Kalau mengikut orang belajar hadis, kalau 20 orang tu menyebut, maknanya cerita hadis itu ialah bersifat mutawatir. Kalau bahasa Melayunya apa bang? Mutawatir ni. Apa maksud Melayu dia? Tak berani nak angkat muka tuan-tuan. Takut kena tanya. Saya tuan-tuan selalu cakap gini lah. Kalau kuliah saya tu tuan-tuan, memang saya suka tanya orang. Kan? Takut-takut bahasa saya guna tu tinggi sangat, jadi kena tanya. Tapi bila tanya confirm, orang tak nak jawab. Jadi biasanya saya tanya, saya jawab sendiri. Kan senang tuan-tuan gitu. Kan? Tuan-tuan dengar je tu. Itu yang senang faham tu. Itu yang kadang-kadang punya faham tu tuan-tuan sampai tertidur. Kan tu. Baik tuan-tuan ya. Yang dimaksudkan dengan mutawatir ni bahasa Melayu yang kata konkret lah tuan-tuan. Benda yang kuat, yang tak boleh dipertikai padanya. Sebab apa? 20 sahabat Nabi meriwayatkan kisah sejarah Isra' dan Mi'raj Nabi bersifat mutawatir. Mana ada hujah dia. Bukan cerita penglipur lara, bukan cerita dongeng, cerita betul. Walaupun dia benda yang telah berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, kata almarhum Dr. Wahab Az-Zuhaili, dia kata apa? Kisah ini disebut fi jami'il musannafatil hadis. Disebut di semua kitab-kitab hadis. Kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis, maka kita akan jumpa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat menceritakan kisah Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dengan dalil Quran, ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat daripada sudut dasarnya, artinya kisah itu kukuh. Kisah itu kukuh. Tak boleh pertikai. Kenapa? Dasar dia ada. Sandaran dia ada. Kenapa tuan-tuan kita kena tahu benda tu? Sebab klimax kepada Isra' Mi'raj tu sembahyang. Artinya kalau foundation dia tak kuat,
dasar dia tak kuat, sandarannya tak kuat, maka orang akan pertikai kedudukan sembahyang tu yang diterima daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerana Islam ni tuan-tuan, segala kisah, cerita dan hukumnya bukan dibina atas cerita-cerita kosong. Bukan dibina atas riwayat-riwayat kosong, tetapi dibina atas dasar yang jelas, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu yang pertama tuan-tuan, cerita tentang dasar kisah Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bermula dengan subhana, maha suci Allah. Artinya tuan-tuan, benda ini kita kena faham apa? Kehendak Allah Ta'ala yang melaksanakan dan melakukannya. Artinya bila kehendak Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak, maka dia jadi. Kalau Allah nak, maka dia jadi. Kenapa demikian tuan-tuan? Saya nak contohkan begini. Quran ada menyebutkan Nabi Isra tu minal lail. Maksudnya kat situ disebut asra lailan, waktu malam. Malam ni pula disebut dalam Al-Quran tu lailan. Bahasa Arab kata apa? Lailan tu nakirah qalilun minal lail, sedikit daripada malam. Sedikit daripada malam. Jadi nak katakan oleh kerana Allah Ta'ala sendiri yang nak mengisrakan Nabi dan mi'rajkan dia sedikit daripada malam, maka kita bahas perkataan malam tu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sejarah Isra' Mi'raj ni sebelum kita dengar dan tuan-tuan dengar, telah didengar oleh sahabat Nabi dan telah didengar oleh orang kafir Mekah. Ada sebahagian sahabat Nabi bila dengar Isra' Mi'raj Nabi ni, bukan dia tak terima, murtad terus. Tuan-tuan, disebut dalam sejarah, ada sebahagian sahabat Nabi bila dengar cerita Isra' Mi'raj, murtad terus, tak boleh terima. Ni disebut dalam kitab. Kalau orang kafir tu tak terima tu biasa tuan-tuan. Tapi ni ada sahabat Nabi yang dah beriman dengan Nabi bukan sikit tuan-tuan. Bukan sikit, lama dah. Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Maka Isra' itu berlaku lebih kurang dalam umur 50 tahun. Artinya sahabat dah kenal Nabi 10 tahun. Dah trainer dah training tentang Allah, tentang akidah dah training. Tiba-tiba datang cerita Isra' Mi'raj, reject balik. Terus tolak Nabi SAW. Tu tuan-tuan. Kira-kira lah tuan-tuan, kalau kita malam ni dengar ceramah lepas maghrib sampai isyak, kan, keluar masjid kita kata, siapa ustaz ni cerita ni kan? Contoh kan, tak pelik lah tuan-tuan kan. Selepas maghrib dengar, tiba-tiba kita balik ke rumah, kita kata, betul ke ustaz ni cerita? Tak pelik lah. Dulu sahabat Nabi 10 tahun dah beriman pun tolak, murtad. Saya nak contohkan lailan, malam tu tuan-tuan, begini. Nabi ni diisrakan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit. Coba tuan-tuan kita duk tengok perkataan malam tu. Malam ni artinya kalau kita ikut kiraan kita, daripada masuk matahari sampai terbit berapa jam? 12 jam lah kita ambil, sebab 24 jam kita ambil 12 jam. Artinya sedikit daripada malam, tentunya tidak 12 jam. Sedikit daripada malam, mesti kurang daripada 12. Perjalanan tu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit kemudian balik. Tuan-tuan, orang kafir tolak, tu normal. Orang sahabat Nabi pun tolak, tu normal. Tapi bukan cerita nak tolak, nak cerita kita fahamkan malam tu. Tuan-tuan, bila Abu Jahal dengar cerita ni, dia tanya dengan Nabi Muhammad. Dia kata, "Hey Muhammad, betul sungguh ke kau pergi jumpa dengan Tuhan kau?" "Betul. Aku betul." "Berapa lama?" "Sedikit daripada malam." Kan? Kemudian Abu Jahal tanya balik dengan Nabi Muhammad, "Boleh tak wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau aku kumpul orang ramai, bercakap pertanyaan aku ni, kau jawab benda yang sama. Kau jawab benda yang sama." Boleh. Abu Jahal kumpulkan orang ramai. Macam mana tuan-tuan kumpul ramai malam ni terus ceramah kan? Dia kumpul ramai-ramai. Maka dia tanya, "Muhammad, kau jumpa Tuhan kamu ya?"
Berapa lama? Sedikit daripada malam. Kan? Bila orang kafir dengar tuan-tuan, mengikut dalam kitab lah. Kan? Tuan-tuan tengok dalam kitab bahasa Arab tu, apa dia kata? Ada yang tepuk kepala ni. Tu tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Dia tepuk kepala ni. Ada yang geleng kepala. Muhammad ni betul tak betul? Faham tuan-tuan? Tu. Kenapa ada yang tepuk kepala macam ni? Kenapa tuan-tuan? Sebab Abu Jahal dengan orang Quraisy Mekah kafir tu, dia nak tolak Nabi cakap tu, dia bukan tolak-tolak kosong, dia ada testimoni. Dia ada fakta dekat kepala otak dia. Kenapa saya cakap gitu tuan-tuan? Sebab orang Mekah ni biasa niaga pergi Palestin tu. Orang Mekah ni dia biasa niaga. Bermakna perjalanan Mekah kepada Palestin, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dah biasa ditempuh. Perjalanan tu tuan-tuan selama syahrain, 2 bulan. Tiba-tiba Nabi Muhammad pergi sedikit daripada malam. Logik tak logik tuan-tuan? Itu orang kafir ni. Sebab tu dia tolak Nabi Muhammad tu. Dia bukan tolak-tolak kosong. Tak, dia ada fakta. Dia tahu dia pernah buat pergi niaga berjalan 2 bulan perjalanan. Tiba-tiba Nabi Muhammad kata Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sedikit daripada malam. Tak logik. Kan? Lain macam sekarang ni tuan-tuan. Kan? Ada kereta api laju Mekah Madinah. Kan? Ada kereta api laju. Berapa jam? Cikgu? Mekah Madinah kereta api laju berapa jam? Siapa yang pernah naik pergi umrah? Saya tak pernah pergi tuan-tuan. Bukan tak pernah pergi umrah, tak pernah naik kereta api laju tu. Sebab sekarang ni Mekah Madinah ada kereta api laju. Kan? Kalau dulu naik bas ni 5-6 jam. Itu 5-6 jam naik bas. Itu baru Mekah dengan Madinah, bukan Mekah dengan Palestin. Kan? Naik kereta api laju. Sekarang naik kereta api laju, naik bas. Kalau dulu zaman Nabi naik unta. Naik unta 2 bulan. Tiba-tiba Nabi Muhammad kata sebahagian. Tu dia tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita buat perbandingan malam yang dilalui oleh Nabi dengan kita zaman hari ni. Kita orang kata zaman maju, kan? Saya nak tanya tuan-tuan, kapal mengelilingi dunia ambil masa berapa lama? Ada cikgu sains tak sini? Kita buat perbandingan zaman kita tuan-tuan, kan? Ini Nabi, sebab kita nak melihat apa? Kehebatan Allah Ta'ala yang telah mengkendaki peristiwa itu berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapal mengelilingi bumi berapa lama? 2 bulan. Cikgu. 4 bulan, betul? Ya betul cikgu. Saya belajar baru 28 hari je bulan ni kalau mengelilingi bumi kan. Kan? 28 hari. 28 hari mengelilingi bumi. Itu lagi kalau kita buat perbandingan zaman kita, lagi kata kita tak logik. Kan? Tetapi ini benda, perkara ini yang nak ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbul Jalil, Tuhan kita yang menjadikan dan memperjalankan perkara tersebut. Jadi maknanya tuan-tuan, benda tak pelik kalau benda tu berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pelik kalau dia berkait dengan diri kita. Itu yang pertama yang kita kena faham. Yang kedua, nas yang disebut sebagai dilalah qat'iyah tadi, dalil yang putus, yang qat'i, tempat dia pun kita boleh sahkan. Tempat dia. Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat boleh sahkan. Kita boleh naik kapal, kita boleh pergi Masjidil Haram, kita boleh pergi Masjidil Aqsa. Artinya, atas muka bumi, tempat yang berlaku kepada Nabi, benda tu boleh disahkan. Artinya cerita bukan cerita dongeng. Cerita bukan cerita pengelip ular, cerita benar. Nah, itu benda yang kita kena faham daripada sudut sejarah Isra' itu adalah perkara yang berkaitan dengan soal keimanan, soal keyakinan dan kepercayaan. Dengan tidak dinafikan, kalau zaman Nabi itu sendiri ada orang yang tak boleh terima cerita Nabi, dan yang tak boleh terima itu bukan sekadar orang kafir, orang Islam sendiri, bahkan sampai hari ini pun masih lagi orang mempertikaikan perkara tersebut. Kenapa? Sebab tuan-tuan, Allah nak tengok orang ni boleh terima cerita ini ataupun tidak. Kan? Boleh terima tentang Isra' ataupun tidak. Itu kedudukannya. Sebab benda-benda yang pelik berlaku kepada Nabi SAW. Tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahawa Jibril datang jumpa dengan Nabi, jumpa Nabi di Mekah, di Hajar Ismail. Nabi dibelah dada dia.
Masa tu tuan-tuan tak ada pun bilik operation macam mana kita dekat hospital, tapi dibelah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra' wal Mi'raj Khairil Bariyah yang ditulis oleh Syed Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan Nabi dibelah tu betul-betul mahsusun, betul-betul belah, bukan dalam mimpi ataupun bukan black magic. Kan pernah tuan-tuan kita tengok orang hari ni, zaman kita ni orang kata operate gaib. Pernah dengar? Tak pernah dengar Oh, sini tak pernah dengar operate gaib. Tak pernah Pernah itu bukan dekat Eropah tuan-tuan, dekat negeri Johor tuan-tuan. Betul. Saya bukan nak kata apa dekat negeri Johor tu, tapi yang pastinya bukan Batu Pahat kan. Saya pernah dengar tuan-tuan, pernah dengar. Bahkan pernah jumpa orang yang pernah menceritakan operate gaib, kan, ganti jantung, macam-macam lah. Tetapi apa yang berlaku kepada Nabi tu, bukan hak cerita dongeng tu. Bukan, tetapi cerita yang betul. Dibelah dadanya. Dibelah dada Nabi SAW dan real. Bukan gaib-gaib tuan-tuan. Jibril datang belah dada Nabi SAW dan mengikut dalam peristiwa Nabi SAW dibelah dada ni berlaku 4 kali. Berlaku 4 kali. Bukan satu kali tuan-tuan, berlaku 4 kali. Bila 4 kali tu? Ketiga kecil, umur 10 tahun, ketiga diutus, dan ketiga Isra' Mi'raj. Itulah yang disebutkan oleh ulama tuan-tuan dalam kitab. Di antaranya tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Anwar Al-Bahiyah min Isra' wal Mi'raj Khairil Bariyah. Disebut oleh Syed Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya. 4. Masih kecil, umur 10 tahun, ketiga diutus jadi Rasul, dan ketiga diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibelah dibersihkan hatinya, dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Apa disebut dalam kitab? Dia kata haza khattu minasyaitan. Dibuang kotoran-kotoran daripada gangguan-gangguan syaitan. Kotoran. Kenapa? Setiap kita ada benda tu. Hati kita ni tuan-tuan kalau tak bersih lawannya kotor lah. Tapi kita ni tuan-tuan nak tahu hati bersih tak bersih macam mana tuan-tuan? Kita boleh tahu hati sakit tak sakit, cuma nak tahu istilah hati bersih tak bersih. Kita boleh tahu hati sakit tak sakit. Itu satu istilah. Tapi nak tahu hati bersih tak bersih. Kalau kita nak tahu hati sakit tak sakit tu macam mana bang? Nak tahu hati tu sakit tak sakit macam mana? Apa dia? Marah. Itu belum tentu tuan-tuan. Gaya sukat tu macam tak kena tuan-tuan. Kita ni cerita malam ni bukan gaya sukat timbang kilo ni. Kita mesti gaya sukat betul-betul tuan-tuan. Kita nak tahu hati sakit tak sakit ni tuan-tuan. Hati sakit tak sakit ni ikut teori doktor. Ikut teori doktor. Tuan-tuan punya hati sakit, tuan-tuan punya mata kuning, tuan-tuan muka kuning, badan jadi kuning, betul? Itu hati sakit tu. Itu hati sakit secara internal, secara organ, bukan secara maknawi tuan-tuan secara internal organ. Maka hati sakit tu, mata tuan-tuan kuning, muka kuning. Kira bila mata kuning, muka kuning, tu kira-kira tak lama lagi nak jalan. Betul lah tuan-tuan kan? Itu kedudukan tu. Tetapi kita kena faham tuan-tuan, Nabi SAW dibersihkan oleh malaikat Jibril, dituangkan dengan ma'uz zamzam, dengan hikmah, dengan iman di dalamnya. Untuk apa? Untuk menerima satu tanggungjawab yang besar, untuk ibadat. Jadi hati kita ni tuan-tuan sebenarnya kalau tidak dibersihkan, nak beribadat payah. Hati kita, sebab tu mengikut sejarah apa yang Nabi SAW lalui, nak melaksanakan satu tanggungjawab yang besar datang daripada Allah, hati kena clearkan. Hati kita manusia. Sebab kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata tiap-tiap manusia, saya dan tuan-tuan, hatinya ada lummatun minal malaikah wa lummatun minasyaitan. Ada ajakan-ajakan, ada pujukan, ada rayuan, ada peringatan daripada malaikat, dan ada juga daripada syaitan. Tu.
Ada tu tuan-tuan, tiap-tiap orang, saya dan tuan-tuan, ada bisikan daripada malaikat, ada bisikan daripada syaitan. Ni hati kita. Jadi bila hati kita macam tu, itu yang kadang-kadang kita tuan-tuan nak buat benda yang baik, tetapi hati kita ni selalu tak suka. Nak buat benda baik, tapi hati tak suka. Tu tuan-tuan. Sungguh, tuan-tuan, kalau malam ni saya rally sampai 1 jam setengah tuan-tuan, agak-agak hati tuan-tuan berkata-kata dah. Ni cakap awal ni. Kan nak senang bagi huraian tu, lumatul minasyaitan wa lumatul malaikah. Ajakkan daripada syaitan, ajakkan daripada malaikat. Kalau saya kata malam ni saya rally sampai 2 jam lah senang cerita, hati dah mula berkata-kata. Tu belum sampai lagi, baru beritahu. Hati dah berkata-kata. Jadi bila hati dah berkata-kata, tuan-tuan nilai diri sendiri macam mana kedudukan hati kita. Kan? Kalau orang sakit hati, tuan-tuan sakit hati yang jenis kuning mata tu, kita boleh nilai, oh orang ni memang orang berpenyakit. Kan? Sebab kenapa? Itu kita nilai orang. Kita nampak, oh dia sakit mata kuning. Tapi sekarang ni tuan-tuan, kita nilai diri kita. Yang payah sekarang ni orang nilai diri sendiri. Betul? Nilai orang memang senang je tuan-tuan. Nilai orang senang. Tapi nilai diri sendiri ni cukup payah. Nak pandang diri sendiri. Sebab tu tuan-tuan kita dua tengok. Selalu saya bagi contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok cermin, nampak muka sendiri. Kan? Bila nampak muka sendiri, tengah nampak-nampak tiba-tiba jatuh tai cicak atas kepala. Kan? Tuan-tuan kalau tengok ada tai cicak atas kepala dengan sebab kita nampak ada cermin, tuan-tuan nak bersihkan mana? Nak tumbuk cermin ke nak bersihkan tai cicak? Itu maksud saya tuan-tuan. Agak-agak mana satu tuan-tuan nak betulkan? Tai cicak ke cermin tu kita nak tumbuk? Tai cicak kan? Confirm lah tai cicak. Akal sihat memang tai cicak. Tapi akal tak sihat, cermin tu celaka punya cermin. Pasal kau lah aku nampak tai cicak ni. Faham tuan-tuan? Ni tuan-tuan, kita kena faham, itulah dia qalbu, hati kita tuan-tuan. Hati kita ni, hati manusia ni kadang-kadang memang jahat. Jangan tuan-tuan tengok hak perempak tu, dia dah memang jahat lama dah. Ni hak kita yang boleh duduk masjid, yang boleh pakai kopiah, yang boleh pakai songkok, yang boleh pakai jubah ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa okey dah. Tapi bila tengok-tengok tuan-tuan, ustaz ceramah 2 jam, dia tak okey pula. Dia jadi tak okey tu. Tu sebab tu tuan-tuan kita kena tengok diri kita. Sebab kisah Nabi SAW itu menjadi tontonan dan ikutan kepada kita. Jadi oleh kerana Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj tuan-tuan, Allah bersihkan hatinya. Allah bersihkan hatinya. Kata ulama tuan-tuan, dalam kitab Anwarul Al-Bahyah dia kata, bila Nabi ni dibersihkan, di sana apa? Bukan dibersihkan daripada dosa. Tuan-tuan, Nabi bersih bukan daripada kejahatan. Sebab Nabi ni dia bukan jahat. Nabi bukan jahat. Kenapa bukan jahat? Quran kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ni datang untuk memberi rahmat. Dari diri dia itu adalah rahmat daripada Allah Taala. Jadi tuan-tuan, hak Nabi ni kata ulama apa dia? Dikatakan apa? Nabi ni bersih atas yang bersih. Itu disebut itu. Tahrun ala tuhrin dipanggil. Sampai macam tu disebutkan oleh ulama. Kenapa? Nabi ni tuan-tuan, dalam Quran menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala kata, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah kata pada Nabi Muhammad apa dia? Nabi Muhammad ni dosa dulu dan akan datang diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab dibersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, tak ada ruang-ruang untuk syaitan ganggu. Tak ada ruang-ruang untuk syaitan ganggu. Itu Nabi. Apabila kita ni jadi umat Nabi SAW, hati kita sebagai manusia memang terdedah dengan gangguan syaitan. Sama ada dia tu Pak Bilal, Pak Imam, Noja, pengusi, sama semua. Ustaz, sama tuan-tuan. Hatinya itu terdedah dengan apa? Dengan godaan syaitan. Tu. Agak-agak tuan-tuan, antara godaan syaitan dengan godaan isteri tuan-tuan, mana lebih teruk? Atau nak buat banding? Saya nak bagi pendekatan faham tuan-tuan. Antara godaan syaitan dengan godaan isteri tuan-tuan, mana lebih teruk? Syaitan tak? Betul ke tuan-tuan? Saya buat perbandingan mudah je tuan-tuan. Kan?
antara syaitan dengan isteri kita punya godaan, mana kita lebih teruk nak menghadapi? Syaitan ya? Betul? Tuan-tuan, syaitan ni kalau ikut dalam Quran menyebut macam ni. Fa imma yanzagha minasyaitan ninasun fasta'iz billah. Bila kamu kena ganggu dengan syaitan, maka kamu minta lindung dengan Allah Ta'ala. Artinya tuan-tuan, kalau kita stres terganggu dengan syaitan, kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Cabut syaitan. Kan? Cabut syaitan tu. Itu dalam Quran kata tuan-tuan, diganggu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syaitan tu cabut. Tapi cuba tuan-tuan bacakan depan rumah tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, cabut tak dia? Tuan-tuan, ni bukan lawak tuan-tuan, ni betul. Quran dah bagi hujah, kan? Quran Allah Taala kata gangguan syaitan ni kalau kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, cabut dia. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila kita bang saja, syaitan itu tak lari, terkentut-kentut tuan-tuan. Itu adalah hadis Sahih Muslim, lari syaitan. Cuba tuan-tuan bang depan rumah lagi tak dia? Dia kutuk tuan-tuan lagi. Jadi tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Kena faham. Godaan ni tuan-tuan, daripada syaitan pun kena jaga, tapi daripada manusia pun kena jaga. Tuan-tuan selalu bila kata siapa yang ajak jahat, ni mesti syaitan. Cuba tuan-tuan baca dalam Quran, kata Allah Ta'ala alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan juga yang memberi waswas di dada manusia. Ayat ujung dia macam mana bunyi dia tuan-tuan? Minal jinnati, kan dia sebut dua, satu jin, dua orang. Satu jin, satu manusia. Tuan-tuan asyik salahkan jin aja. Diri manusia tu sendiri pun salah. Banyak buat tak betul. Jadi artinya tuan-tuan, dalam persepsi Isra Mi'raj ni, kita kena cermin tu, kena hadapkan kat diri sendiri. Jangan nampak setan aja tuan-tuan. Sebab kenapa? Kita memang tidak jadi setan, tetapi kita selalu menyetan. Kan? Memang kita tidak akan jadi setan. Mana mungkin seorang manusia yang dijadikan daripada tanah, setan itu daripada api, mengikut apa yang disebutkan oleh Nabi, maka dia tak akan bertukar. Tanah jadi api, api jadi tanah, tak bertukar. Tetapi dia boleh bersifat. Manusia tak boleh jadi setan, tapi dia menyetan memang biasa. Boleh faham tuan-tuan? Kita tengok kejap lagi ada orang menyetan. Ni bukan nak cerita tuan-tuan. Nah, ini cerita betul. Sebab kita kena bawa cerita yang betul. Sebab Nabi SAW memberi peringatan kepada kita. Tuan-tuan. Dan kita kena ingat tuan-tuan, dalam sejarah Isra Mi'raj, Nabi dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ulama kata apa? Tidak ada satu pun ruang-ruang yang boleh untuk masuk dalam lubuk hati Nabi SAW. Kenapa? Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai manusia tuan-tuan, kita dah didedahkan oleh Allah. Syaitan, iblis ni, dia dah ada MOU dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan baca tak MOU syaitan dengan Allah Ta'ala? Tu nak tanya tu. Kita ni selalu baca MOU orang. Oh ni gini. Ini MOU syaitan dengan Allah. Tuan-tuan baca atau tidak tuan? Macam bang, baca tak? Tahu kan? Bukan ada juga bang, memang kena tahu. Dia bukan kena ada, tak, memang kena tahu. Apa dia punya MOU ni? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni syaitan kata dengan Allah, Rabbi anzirni ila yaumi ba'asun. Apa syaitan kata MOU dia? Dia kata, wahai Allah, oleh kerana aku ni memang melanggar perintah kau, perintah sujud tu dilanggar, maka syaitan kata, anzirni ila yaumi ba'asun. Aku minta tangguh sampai kiamat. Jangan disiksa dulu. Minta tangguh. Itu isi kandungan MOU. Allah jawab, qala innaka minal munzirin. Okey, aku bagi. Maknanya kamu ditangguhkan. Memang tidak diseksa. Kan? Lepas tu dia buat permintaan kedua MOU. Rabbi, bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi walau huyanahum ajmain. Ya Allah, oleh kerana engkau takdirkan aku ni sesat, aku bersumpah, aku nak sesatkan seluruh anak Adam di atas muka bumi ini. Allah bagi tuan-tuan. Iblis buat kerja jahat, Allah bagi. Ada sign MOU tuan-tuan. Kita tak ada MOU dengan Allah untuk buat kerja jahat. Boleh faham tuan-tuan? Artinya kalau dah Allah Ta'ala bagi kepada Iblis untuk buat kerja jahat dia, ada kelulusan. Tuan-tuan kena tahu apa kerja-kerja dia. Tu.
Antara kerja dia tuan-tuan, kerja dia banyak. Hari ni yang saya boleh tahu tuan-tuan, apa dia? Dia ketuk pinggang tuan-tuan supaya tak tahan duduk majlis ilmu. Tu dia. Betul tuan-tuan. Itu ada hadis Nabi SAW tuan-tuan. Ada hadis Nabi. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut syaitan datang dia celakkan mata kita. Betul tak? Celakkan mata. Dia celak-celakkan. Tengok ustaz ni sedap tak cakap. Kalau tak sedap, confirm dia tidur. Itu. Ingat tuan-tuan, syaitan tak ada kat surau ke tuan-tuan? Ada. Itu yang saya kata, tuan-tuan kena ingat. Kita memang tak akan jadi syaitan, tetapi kita selalu menyetan. Boleh faham tuan-tuan? Ni bukan kata beritahu. Quran sebut macam tu. Dia ketuk-ketuk kita punya pinggang, dia ketuk kita punya lutut. Daripada bersila, bersimpuh, daripada bersimpuh melunjuk. Itu normal tuan-tuan, itu kerja dia. Kalaulah kita diizin nampak tuan-tuan, memang ramai kena ketuk tuan-tuan. Tak gitu. Apa tuan-tuan tak pernah dengar hadis yang syaitan duduk dalam majlis? Memang begitu. Dan nak menyebutkan tuan-tuan, syaitan kata apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia kata, wahai Allah, aku memang nak kerjakan hamba-hamba kau, kecuali ada satu kelompok hamba kamu ni memang aku tak boleh nak masuk. Apa dia? Hamba kamu yang ikhlas kepadamu. Hamba kamu yang ikhlas ni, hatinya ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan, letak dia kat mana? Dekat mana? Hati kan? Dekat hati. Artinya tadi yang Nabi dibersihkan. Kita ni hati tuan-tuan, kalau tak ikhlas, tak betul, itu kotor punya hati tuan-tuan. Syaitan senang pakai. Syaitan senang pakai. Nah, itu benar. Jadi artinya tuan-tuan, tuan-tuan boleh rasa tak syaitan ada pada kita, pada diri sendiri? Boleh rasa tak? Nak tanya. Boleh rasa? Tak boleh? Saya ajar tuan-tuan rasa dia. Kalau tak tahu, saya tunjuk. Tuan-tuan, boleh rasa tuan-tuan, ada tak ada syaitan kat kita ni? Kan? Caranya macam mana? Tuan-tuan nanti pergi makan. Lepas ceramah ni makan. Ada makan ke dia? Ada. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan kena cam perasan tak perasan. Kalau tuan-tuan nak rasa syaitan ada, tuan-tuan nanti makan jangan baca bismillah. Tuan-tuan, kan? Jangan baca bismillah. Kenapa? Syaitan akan bersyarikat dalam kerja kita makan. Betul? Tapi tuan-tuan, kita ni kadang tak jaga, kita tak perasan. Sebab tu kita tengok baca bismillah dengan tak baca bismillah lebih kurang je. Sebab kenapa? Allah bisa tegal, tegal biasa. Kan? Baik, contoh kedua. Ni nak bagi contoh rasa. Kalau tuan-tuan tak rasa ni memang tuan-tuan dah stroke lama dah. Kan? Stroke rasa dia panggil. Contoh kedua. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berjalan dengan isteri tuan-tuan, berjalan. Kan? Tuan-tuan terasa tak diperhatikan dengan isteri tuan-tuan? Nak tanya. Tuan-tuan berjalan dengan dia sebelah. Terasa dia perhati tak? Bang? Tak perasan pula. Ni masalah. Tak perasan ni. Saya sebenarnya nak fahamkan tuan-tuan punya sensor tu. Tuan-tuan punya kepekaan tu. Kan? Kita ni tuan-tuan, kalau abang jalan seorang-seorang, isteri tak ada kan, tiba-tiba janda lalu, agak-agak bertegur lah. Nak bagi contoh je, tuan-tuan beri faham. Tuan-tuan jalan seorang-seorang, tiba-tiba janda lalu, agak-agak berani tegur lah. Berani kan? Biasalah, orang rumah tak ada, tapi kalau rumah kat sebelah ni, dia buat bodoh. Orang rumah ada tu. Kan? Kerana ada sensor diperhatikan. Betul tak? Tu. Dan yang saya nak sebut tuan-tuan gini, tengah tuan-tuan jalan dengan orang rumah tadi tu, jalan, tiba-tiba ada orang lelaki pegang tangan orang sebelah tu. Agak-agak tuan-tuan ada rasa tak? Macam, ada rasa tu? Ada tak? Rasa apa? Ngamuknya tuan-tuan. Kita berjalan dengan rumah, dia tangan sebelah tu orang lelaki lain pegang. Memanglah kita rasa, orang ni, kau tak kenal bini aku ke kan? Kita masa itu ada rasa kan? Betul tak? Tuan-tuan, hadis Nabi kata, bila kita duduk dalam bilik rumah kita, duduk dalam bilik dengan isteri kita, kita pegang dia, tak baca doa, syaitan pegang dulu. Tuan-tuan ada rasa tak? Saya nak bagi contoh tu lah tuan-tuan. Kan? Nak kenal, kalau kita dengan orang lain, dengan manusia sama kita, ada rasa, kita memang marah bila pegang. Tiba-tiba kita duduk dalam bilik, kita bersama dengan orang rumah kita, lupa baca doa, syaitan dulu, kita rasa-rasa kita senyum ke kita marah? Saya juga, senyum ke marah? Macam, tuan?
Silap tanya. Kat sini tuan-tuan kalau kuliah mesti spoil. Bila tanya tak ada bini lagi. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok kan Nabi SAW kata, memang dalam hadis kita ngadak orang rumah, bila kita tak baca doa, syaitan dulu. Kan? Tapi kalau orang tadi tuan-tuan, kita boleh marah pula, boleh ada rasa automatically. Tapi bila syaitan sama-sama kita tak rasa, artinya kita dah stroke dia. Sebab tu tuan-tuan, kita kena tengok balik. Kita sebagai orang beriman, bila hati tak betul tuan-tuan, dia dah stroke lama. Hati betul, dia punya kepekaan hilang. Hati tak betul, habis. Sebab itu kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, innal ilma nurun la yakhsifullahu fi qalbil asi. Ilmu itu adalah cahaya dan dia tidak akan diletakkan dalam hati orang yang mengerjakan maksiat. Hati yang kotor yang ada maksiat, dia tidak akan duduk ilmu di situ. Sebab tu tuan-tuan jaga-jaga, malam ni dapat ilmu Isra Mi'raj, tapi hati tu kalau dia ada maksiat, maka tidak akan sampai ilmu ke situ. Okey, kita jalan lagi. Saya nak sebutkan Nabi SAW, tuan-tuan, setelah diberikan demikian, Nabi didatangkan Buraq, kemudian jalan dengan Sayyidina Jibril alaihissalam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada setengah hadis tuan-tuan, dia cuma sebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dia tak cerita hak lain. Tetapi setengah hadis lain dia sebut begini, daripada Masjidil Haram dia pergi ke Tayyibah ataupun Yasrib. Dia pergi Yasrib, turun, maka disuruh oleh Jibril, salli, anzil salli, turun semayang. Maka Jibril tanya Nabi, kau tahu tak tempat kau semayang ni mana? Nabi SAW tuan-tuan jawab, tak tahu. Dia jawab, tak tahu. Tu. Nabi jawab tak tahu. Dia kata ni tempat, dipanggil tempat Yasrib, yang mana bumi ni nanti kau akan berhijrah, iaitu Madinah. Daripada itu jalan lagi, pergi ke mana? Pergi ke Madian. Madian tu tempat apa? Tempat ketika mana Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa duduk relax kat situ. Maka tempat itu, tempat Madian, Nabi SAW pergi situ. Kemudian selepas tu dia pergi ke mana? Dia pergi ke Bukit Tursina. Bukit Tursina. Bukit Tursina ni kat mana? Dekat kawasan Semenanjung Suez, Mesir. Tuan-tuan, tempat ni selalu jadi rebutan sampai sekarang antara Mesir dengan Israel. Tempat Suez ni. Saya pernah sampai ke situ, berjalan mengelilingi Semenanjung Suez. Terusan Suez mengelilingi itu. Kat situ naik kereta pergi ke tepi sampai kepada satu tempat. Saya ditunjukkan oleh orang yang bawa. Dia kata, Ustaz, ini dulu adalah merupakan kubu tentera Israel. Maka saya tengok tempat tu, kemudian saya tengok keliling, berdekatan dengan telaga Nabi Musa AS. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam Al-Quran, Nabi Musa AS ni tuan-tuan, dia ada buat 12 telaga. 12 telaga tu untuk dia punya kaum seorang satu. 12. Maka perkara tu ada kat situ, dekat Uyunul Musa, dipanggil situ, dan kubu tentera Israel tu berdekatan dengan situ. Maknanya apa? Semenanjung Suez dulu pernah dikuasai oleh Israel. Kemudian diambil semula oleh Mesir. Tuan-tuan, bumi Semenanjung Suez. Kenapa tuan-tuan benda tu penting bagi dia jadi rebutan? Saya nak sebut begini tuan-tuan, kita kena faham Isra Mi'raj ni luar kotak sikit. Kan? Tuan-tuan, kita kalau baca sejarah dunia, siapa-siapa yang menguasai Palestin, maka dia akan menguasai dunia. Ikut sejarah dunia, ni bacaan buku sejarah. Ni kita fikir luar kotak sikit. Ahli sejarah, dia akan kata siapa-siapa dapat bumi Palestin, maka dia akan menguasai dunia. Dan Islam pernah menguasai dunia. Islam pernah menguasai dunia apabila zaman Nabi SAW, kemudian zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar memerintah. Umar pernah membebaskan bumi Palestin. Maka kalau kita baca Umar memerintah 10 tahun tuan-tuan, kita tengok Futuhat Islamiah, bumi-bumi baru dibuka oleh Sayyidina Umar. Dan Islam pernah menguasai dunia. Islam pernah menguasai dunia. Islam sampai ke negeri China. Islam sampai ke Seribu Lulih.
Sampai. Bukan tak sampai tuan-tuan, kan? Dia sampai. Jadi artinya tuan-tuan, Islam pernah menguasai dunia. Bila? Masa dibebaskan bumi Palestin. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu an masa memijakkan kaki membebaskan bumi Palestin, dia kata apa? Nahnu qaumun a'addanallahu bil Islam. Famahma ibtaghaina al-izzah bighairi ma adzanallah adzallana Allah. Kata Sayyidina Umar, kami ni kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan sebab Islam. Mana-mana kaum yang ingin kemuliaan tetapi tidak mengikut kemuliaan Allah, pasti akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenyataan Sayyidina Umar bila membebaskan bumi Palestin. Maka dia kata, kami ni orang Arab pernah pernah menempuh zaman jahiliyah. Tetapi Arab dimuliakan oleh Allah dengan sebab Islam. Bila Arab ni ambil Islam, maka Arab jadi mulia di sisi Allah. Bangsa Arab jadi mulia di sisi dunia, di sisi akhirat dimuliakan oleh Allah. Jadi dia kata apa? Mana-mana orang lain yang nak cari kemuliaan tidak mengikut Islam, maka pasti akan dihina oleh Allah. Yang saya nak masukkan tuan-tuan, bila Palestin dikuasai oleh Islam, Islam menguasai dunia. Dah, tuan-tuan kena faham, Palestin ini adalah salah satu daripada bumi Syam yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bumi Syam ialah Palestin, Jordan, Lebanon dan Syria. Dan kalau kita tengok semenanjung Sinai, terusan Suez, semenanjung Sinai yang nak dikuasai hari ini tuan-tuan, Palestin diganggu, diduduki oleh Israel Yahudi. Dan dia nak membesarkan tempat dia nak pergi ambil terusan Suez ataupun semenanjung Sinai. Dipanggil semenanjung Sinai. Kenapa tuan-tuan? Ini cerita luar kotak sikit lah tuan-tuan. Selalu cerita dalam kotak je, kita luar kotak. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok orang buat bisnes dunia, dia mesti tengok pengangkutan tu, mesti kalau boleh jalan pendek. Kalau panjang, kos banyak. Betul tak? Jadi tuan-tuan, antara nak buat bisnes barat dengan timur. Biasa kalau kapal nak beli barat timur, dia mesti pergi ke bawah Afrika, Tanjung Pengharapan. Betul? Itu kan? Jadi bila Tanjung Pengharapan, kos tinggi. Kenapa? Pusing bawah. Naik ke atas, pusing. Tetapi apabila semenanjung Sinai itu tuan-tuan, terusan Suez dibuat oleh Mesir, dikerat dengan laluan bawah laut, laluan jalan bawah laut tak jadi atas dah jadi laluan air, maka tuan-tuan dia dah ikut tak Tanjung Pengharapan, dia ikut terusan Suez tu. Jadi potong, kos dia rendah. Itu sebab tuan-tuan, kenapa Israel nak sangat semenanjung Sinai tu? Sebab daripada sudut bisnes, ekonomi dan pelancongan. Tu tuan-tuan. Tetapi bumi tu bumi orang Islam. Palestin bumi orang Islam. Sinai bumi orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, sejarah Isra' Mi'raj adalah nak menarik perhatian kita sebagai Islam. Palestin itu tanggungjawab orang Islam, bukan tanggungjawab penduduk Palestin sahaja, tapi tanggungjawab orang Islam. Jadi kita tuan-tuan bila belajar ataupun dengar ceramah Isra' Mi'raj, hati kita kena tahu Palestin tu rupanya bukan orang Arab punya, orang Islam. Kita tuan-tuan, kenapa? Di situ ada kiblat yang pertama yang telah dilalui oleh Nabi SAW, ada Masjidil Aqsa. Kiblat yang pertama itu tanggungjawab orang Islam. Sebab tu ahli sejarah tuan-tuan, dia buat pengkajian, kalau nak menguasai dunia, dia mesti kena kuasai Palestin. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang Yahudi dia buat penempatan kat situ tuan-tuan. Itu bukan negara dia tuan-tuan. Dia duduk parking kat situ. Yang kita tengok daripada Palestin besar tu, tinggal kecil je Gaza. Dengan sedikit di atas kan. Sikit aja. Yang lain dikuasai oleh mereka. Tuan-tuan. Dan kita tengok tuan-tuan, dia menguasai dunia. Betul? Dia menguasai dunia. Macam mana? Tuan-tuan tengok. Jerusalem kecil dengan Jerusalem besar. Pernah baca ni? Pernah baca? Cikgu, Jerusalem kecil, Jerusalem besar, tak pernah ni kita belajar sedikit lah tuan-tuan. Belajar cerita bab dunia. Sebab sejarah Isra' Mi'raj tu bukan dekat Taman Beroleh, dia dekat Mekah dengan Palestin. Jadi tuan-tuan nak sebutkan, Jerusalem kecil tu berada dekat Palestin, Jerusalem besar tu dekat Amerika. Faham tuan-tuan? Faham? Setiap yang nak naik jadi presiden, dia mesti pro kepada. Kalau tak pro, confirm dia tak menang.
Kan? Nah, itu tuan-tuan. Kena belajar tu. Kena faham tu. Jadi artinya tuan-tuan, kita duk tengok bagaimana penguasaan mereka terhadap dunia hari ini. Ekonomi, media, semua dia buat. Dan hari ini tuan-tuan kita lihat pertembungan kuasa besar dunia dalam ekonomi. Timur dengan barat. Barat Amerika, timur China. Kan? Kita dah lihat. Jadi artinya pun tuan-tuan, sejarah Isra Mi'raj mengajak kepada kita kena tahu situasi ini. Mengajak kepada orang Islam, jangan dia hanya tahu cerita pasal dia je. Dia kena tahu cerita pasal luar negara. Itu cerita pasal Palestin. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, siapa yang menguasai Palestin, dia menguasai dunia. Tuan-tuan baca dalam sejarah, siapa menguasai Palestin, dia menguasai dunia. Kenapa? Sebab Quran sendiri kata, allazi barakna haulah. Bumi itu adalah bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bumi Palestin ni pernah jadi padang darah, padang terkukur. Pernah hancur, pernah. Zaman bila? Zaman pemerintahan Bukhtun Nasar. Seorang pemimpin kafir yang ada kuasa besar merosakkan bumi Palestin. Pernah berlaku. Dan tuan-tuan tengok hari ni bumi Palestin boleh membangun dalam keadaan tanah yang gersang. Kan? Nah, itu kita lihat beza kita hari ni. Tetapi tuan-tuan, ada satu keajaiban yang kita sendiri kena faham untuk memotivasikan kita. Apa dia? Bacaannya begini. Tuan-tuan kena dengar. Nak tuan-tuan kata betul tak betul, balik buat research. Kan? Daripada Palestin tu penguasaannya, orang Islam menguasai total. Sekarang ni yang tinggal Gaza sedikit tu, kat bawah. Kan? Dengan sekitar Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa, situ sedikit. Dan kedudukan Gaza itu besarnya macam Gombak. Peta tuan-tuan tengok Gombak, lebih kurang itu kepadatan penduduk dunia. Orang Islam telah padat kat situ. Tetapi tuan-tuan tengok, siri peperangan antara Israel dengan Gaza tak mampu untuk mematikan orang Islam di situ. Tak mampu untuk mengalahkan orang Islam kat situ. Walaupun hanya sedikit. Boleh faham tak? Persoalannya kenapa? Dan saya katakan memang tidak akan mampu sehingga hari kiamat. Kerana Islam pasti akan menang bermula di Palestin. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW menyebut, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun. Maksudnya apa? Akan ada sentiasa umat aku yang berjuang terang-terangan, mereka itu berjuang kerana Allah sehingga datang ketentuan daripada Allah, mereka begitu kedudukannya, maka mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Sahabat Nabi tanya, ainahum ya Rasulullah? Orang tu kat mana ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, hum fil baitil maqdis wa qna fil baitil maqdis. Mereka itu di Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis. Benda itu dah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa tuan-tuan? Kita tengok senjata paling canggih di atas muka dunia ni tuan-tuan ada dekat Israel. Senjata paling canggih ada kat situ. Nak kata kereta kebal ke apa, dulu saya pernah sebut tuan-tuan, The Hammer. Nah, ingat tuan-tuan, kuliah subuh dulu saya sebut The Hammer, ingat? Cikgu ingat? Ingat tak? Oh, tak ingat tu, pening saya tuan-tuan, ingat. Itu yang saya kena tepuk kepala tu. Saya sebut dulu tuan-tuan, The Hammer ni ada 3. The Hammer ni ada 3 maksud. Kan? Satu, The Hammer tu tukul besi. Ingat tak? Cikgu ingat kan? Tu 3 saya sebut. Kan? Pertama sekali hammer tu apa? Tukul besi. Nombor 2 hammer dia apa cikgu? Tak ingat lagi. Dia senang, ustaz juga kena jawab ustaz. Yang kedua, The Hammer tu tuan-tuan, saya sebut apa? Penyanyi MC Hammer. Ice Ice Baby. Tu tuan. Aku gerti bab tu. Baik, yang ketiga, The Hammer tu kereta kebal Israel yang dicipta untuk melawan orang Islam Hamas. Apabila orang Islam Hamas tuan-tuan dah tak ada senjata, maka dia gunakan tubuh badan sebagai senjata. Dengan kenyataan bahasa Arab sebut al-amal al-ijtihadiyah, iaitu amal diri jadi senjata. Letakkan bom, lawan. Maka orang Israel buat nak menyelamatkan diri, dia buat kereta kebal The Hammer nama dia. Tu tuan-tuan.
Tuan-tuan jangan ingat The Hammer ni tukul besi je. Tu Israel buat The Hammer tu kereta kebal. Isra Mi'raj cerita kereta kebal, tuan-tuan. Dan memang ceritanya begitu, tuan-tuan. Sebab kita kena faham. Sebab kita berada zaman sekarang ni. Zaman sekarang. Dan Nabi pernah menyebut dalam hadis Nabi SAW bahawa umat Islam akan ada dan mereka itu berjuang di keliling Baitul Maqdis. Dan juga Nabi SAW pernah menyebut innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli ma'ah mayujaddidunaha dinaha. Nabi pernah kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar pada setiap 100 tahun kepada umat Nabi Muhammad SAW orang yang mentajdidkan agama. Tarik orang ingat balik agama. Kena bela balik agama setiap 100 tahun. Tuan-tuan, kalau ikut setiap 100 tahun, tuan-tuan, setelah kejatuhan kerajaan Uthmaniyah, bila, tuan-tuan? Bila? Sekarang ni. Nanti dulu, tuan-tuan, baca sejarah. 1924 kejatuhan kerajaan Uthmaniyah Turki. 1924. Sekarang ni baru 2023. 2023 tolak 1924, tinggal berapa? 99, betul tak? 99. Kalau ikutlah hadis Nabi 100. 100 artinya 2024. Artinya ambang tu berada di masa zaman kita hari ini. Bicara yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang kebangkitan Islam. Dan Nabi kata umat dia memang akan ada orang yang berjuang untuk mempertahankan Islam. Bahkan sampai kepada tahap mereka sanggup mati untuk mempertahankan Islam. Buktinya, tuan-tuan, Al-Amal Al-Istihadiyah tadi dekat Palestin lawan dengan Yahudi. Itu contoh. Jadi maknanya, tuan-tuan, sejarah Isra Mi'raj kalau kita tengok perkembangan dia menceritakan satu persatu memang tak habis, tuan-tuan, kalau nak cerita. Kan? Saya cerita Isra Mi'raj dengan anak murid saya, tuan-tuan, 9 hari. Untuk habiskan teks apa yang disebutkan oleh Nabi. Kita dengar Isra Mi'raj lepas maghrib dan isyak. Tuan-tuan tak jadi. Kan? Nah, itu kita kena lihat betul-betul. Itu bumi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi saya sebut, tuan-tuan, semenanjung Sinai di terusan Suez itu berada di Mesir, dekat dengan bumi Palestin. Kenapa orang Israel nak kedudukan itu? Dan saya sebut tadi Isra Mi'raj Nabi sampai ke Bukit Tur Sina. Saya pernah menjejakkan kaki di Bukit Tur Sina, tapi tak sempat naik. Tahulah tempatnya kat mana. Tempatnya kat mana. Madian tu tahu tempatnya kat mana. Suez tu tahu tempatnya kat mana. Sinai tahu tempatnya kat mana. Pintu nak masuk Gaza tahu tempatnya kat mana. Sepenanjung 4 negara tahu kat mana. Sebab kaki saya pernah menjejakkan kat situ. Tapi nak sebutkan, tuan-tuan, dalam sejarah Isra Mi'raj Nabi SAW, maka tempat itu dikunjungi oleh Nabi. Lepas daripada Tur Sina, tuan-tuan, Nabi pergi kepada satu tempat lagi dipanggil tempat Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Lepas daripada Baitul Laham, barulah Nabi terus ke Baitul Maqdis. Bila sampai ke Baitul Maqdis, Nabi ikatkan burak kat tiang kat Baitul Maqdis. Nabi SAW masuk ke Baitul Maqdis, jadi imam Jibril Qomat, dimakmumi oleh seluruh para Nabi dan Rasul. Seluruh para Nabi dan Rasul. Jadi, tuan-tuan, kat situ kita tak payah tanya, kan Nabi dulu dah mati, Nabi-Nabi dulu mati dah. Macam mana jumpa? Tadi awal-awal dah sebut Subhana. Benda ni Allah yang nak. Kita pula dalam pemahaman iktikad ahli sunnah wal jamaah, Allah ni tak terikat dengan masa dan tempat. Kan? Itu yang faham lagi pening kepala, tuan-tuan, kan? Itu pening jadi kepalanya, tuan-tuan. Tapi ini benda keyakinan, wajib diyakini. Wajib diyakini. Dan benda tu telah dilaksanakan, telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, tuan-tuan, benda ni kita kena faham betul-betul? Sebab akhir klimax kepada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Nabi menerima semayang tu. Nabi menerima semayang. Artinya kalau cerita tu, tuan-tuan, kita tak betul-betul faham, nanti orang akan meragui soal masalah semayang. Semayang 50 waktu jadi 5. Ni ringkas-ringkas, tuan-tuan. Masa dekat pukul 9 dah ni. Cikgu, boleh cakap sampai pukul berapa? 10. Sungguh, tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan dah alih tiko. Dah bergalih kaki dah tu. Tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Bimbang juga. Saya ni bercakap tu memang nama pun orang bercakap, tuan-tuan. Nama orang bercakap. Sebab saya pernah, tuan-tuan, ceramah 3 jam. 3 jam tu pernah biasa. 3 jam tu biasa. Malam tadi, tuan-tuan, 1 jam setengah. Kan? Bila saya tanya,
Orang yang dengar 1.5 jam, malam tadi saya bercakap sampai 9.30, tuan-tuan. Daripada pukul 8 sampai 9.30, 1.5 jam. Sebab pengurusi kata, Ustaz, malam ni maksima 1.5 jam. Kan? Sikit 1 jam. Dia kata gitu. Awal-awal dah cakap tu. Kan? Walaupun tu bukan pengurusi sini, tuan-tuan, pengurusi sana. Tapi tuan-tuan, bila masuk 9.20 tu, saya tanya, tuan-tuan nak sambung ke, nak sambung, nak berhenti? Kan? Apa yang jawab? Jawab, Ustaz, kalau sambung nasi sejuk. Kalau sambung nasi sejuk. Itu bahasa apa? Bahasa asalnya lah, Ustaz cukup dah. Itu bahasa asalnya tu. Tapi memang orang Melayu ni memang pandai, tuan-tuan dia. Pandai nak bagi alih bahasa tu cukup mudah. Kalau sambung lagi, Ustaz, nasi sejuk. Nasi pula nasi ambang tu. Tu tuan-tuan. Kan? Tu. Jadi tu yang saya tanya tuan-tuan. Nak sambung ke nak berhenti? Ibu-ibu nak sambung ke nak berhenti? Berhenti? Oh, direct betul kan. Direct. Bagus tuan-tuan, direct tak ada masalah tuan-tuan. Sebab apa? Kita ni tuan-tuan mengambil ibrah Isra Mi'raj. Datangnya kita dengar sekejap pun dah dapat pahala dah. Kan? Dapat pahala. Tapi persoalan saya tuan-tuan, takkan tuan-tuan dengar sekejap tu sekadar nak dapat pahala, tak nak dapat ilmu? Kan? Kalau sekadar nak dapat pahala tuan-tuan, nanti orang akan panggil apa? Pahala banyak tapi bodoh, nak buat apa? Kan? Tu. Tapi walau macam mana tuan-tuan, sikit pun jadi. Kan? Yang penting diamalkan. Cuma yang saya nak sebut beginilah tuan-tuan, sedikit. Selalu saya sebut. Oleh kerana rihlah Nabi ataupun perjalanan Nabi ni daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, saya selalu buat satu permisalan. Nabi ni dia punya Isra daripada masjid ke masjid. Daripada masjid ke masjid. Tetapi tuan-tuan, kita kena tengok sejarah sebelum dia Isra tu. Sebelum sejarah dia Isra tu, kalau mengikutkan tuan-tuan, ada beberapa perkara yang berlaku. Yang untuk kita boleh faham kenapa masjid tak tempat lain. Kenapa masjid tak tempat lain? Nabi tuan-tuan, dia berdakwah dekat Mekah, orang Mekah tak nak. Orang Mekah tak terima. Dia berdakwah kat Mekah 10 tahun, orang Mekah tak terima. Orang Mekah tuan-tuan, Nabi contohkan, contoh praktik beribadat dekat Mekah. Macam mana? Semayang dekat Masjidil Haram. Abu Jahal ambil perut unta, bawa letak kat kepala Nabi. Tu gambaran dia. Gambaran ibadah Nabi nak buat macam tu. Diganggu oleh orang Mekah. Bahkan Nabi SAW pernah dikepung. Pernah dikepung. Tak boleh berurusan bisnes. Sehingga makan daun-daun kayu. Amul Hasarah dipanggil. Dikepung. 3 tahun. Lah Nabi tuan-tuan, bila tak diterima di Mekah, Nabi pergi ke Taif. Hari ni orang pergi umrah, pergi haji, dia sampai ke Taif. Di Taif tuan-tuan, orang pun tak terima. Kena baling batu, kena hina macam-macam. Orang tak terima. Bayang tuan-tuan, Nabi nak pastikan umat dia masuk Islam, jumpa orang Taif tak terima. Kan? Macam tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang jenis tabligh kan, dia ada gas, dia panggil gas. Maknanya pergi ziarah. Kan? Bayangkan tuan-tuan pergi ziarah rumah orang, Assalamualaikum, tutup pintu. Agak-agak rasa macam mana tuan-tuan? Kan? Ini Nabi bukan tutup pintu, kena maki, kena macam-macam. Kita hari ni tuan-tuan pergi ziarah, nak ajak orang pergi mana? Pergi Masjid Surau je. Assalamualaikum, tutup pintu. Kan? Ada pula lagi, Assalamualaikum, jangan datang rumah aku. Agak-agak macam mana rasa tuan-tuan? Kan? Itu kita tengok hari ni. Selalu dah tuan-tuan, biasa saya dengar benda macam tu. Kan? Bayangkan Nabi SAW dihina, orang tak terima dia. Dekat Taif orang tak terima, dia pergi balik tuan-tuan. Balik ke Mekah. Balik Mekah, relax kat Mekah sekejap, isteri meninggal. Ni cerita belum Isra Mi'raj lagi. Isteri meninggal. Tuan-tuan, Khadijah isteri Nabi kahwin dengan Nabi, kahwin dengan Nabi, umur Nabi 25 sampai umur lagi 50 tahun, meninggal Khadijah. Khadijah meninggal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, isteri tuan-tuan balik kampung 5 hari, apa rasa? Abang, isteri balik kampung 5 hari, apa rasa abang rasa? Cikgu apa rasa? Rasa macam nak biul kepala kan?
Kan? Ya tuan-tuan faham, tuan-tuan baru bini dua, bini dua. Tuan-tuan bini satu, saya bini dua. Kan? Tuan-tuan bini satu, saya bini dua. Bayang, kalau tuan-tuan isteri balik kampung, isteri kata dah, bang saya balik 5 hari bang saya nak tengok mak. 2 hari dah beri WhatsApp. Engkau bila balik, nampak tu. Otak dia dah tak betul, tuan-tuan. Dia dah tahu dah balik 5 hari. Dia tanya lagi tu. Menunjukkan apa? Orang ni bila kehilangan orang rumah, tak tentu arah. Sebab tu biasanya kalau orang rumah meninggal je, orang lelaki ni dia akan cari ganti. Betul bang? Betul tak? Tak tahu. Apa dia? Belum mati. Oh, gitu. Kalau belum mati tak payah cari ganti, tambah namanya tuan-tuan. Nah, itu. Itu dia. Jadi tuan-tuan, kita duk tengok tuan-tuan, Nabi ni kematian orang yang memang support dia. Orang yang habiskan harta untuk dia. Mati, memanglah tuan-tuan kepala stres. Dalam orang Mekah tak terima, orang tak terima, tiba-tiba isteri meninggal. Dalam isteri meninggal, satu lagi bapa dara meninggal, Abu Talib. Jadi saya nak sebut begini, artinya tuan-tuan, Nabi stres tak stres? Stres, memanglah dalam keadaan macam tu. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala bila tengok Nabi macam tu, dia stres dalam keadaan macam tu, Allah ajak pergi ziarah masjid ke masjid. Allah ajak pergi ziarah masjid ke masjid. Untuk pergi jumpa dengan dia ziarah dulu masjid ke masjid. Yang boleh kita ambil pengajaran ialah kita ni tuan-tuan, kalau stres, pergi masjid, pergi surau. Tu maksud saya tuan-tuan. Nabi pernah melalui Amul Hazni, dipanggil tahun yang sedih. Isteri meninggal, bapa dara meninggal, orang tak terima. Kan? Tapi dia punya stres tu, Allah ajak pergi ziarah masjid ke masjid. Jadi artinya tuan-tuan, kita ni kalau stres, pergi masjid. Jangan pergi mall. Kalau stres, pergi masjid, jangan pergi air papan. Ni kan cuti sekolah sekarang ni. Betul tak? Cuti sekolah. Bini kata, isteri kata, bang nak cuti ke mana? Okey, kita punya bunyi macam mana? Kita cuti dekat masjid. Boleh tak? Boleh nak hiburkan anak isteri kita. Dia tanya, bah, mana kita nak pergi cuti? Masjid lah apa salahnya? Masjid mana bah pergi? Putrajaya ada. Boleh tak? Itu contoh Nabi nak hilangkan stres tu. Nak hilangkan stres, pergi masjid ke masjid. Kita ni tuan-tuan nak hilangkan stres, pergi papan, balik stres terus. Bukan hilang stres, balik stres. Betul? Pergi tuan-tuan, duit habis, penat lagi. Kan? Tak itu. Tak hilang stres. Kan? Lepas tu anak-anak ni tuan-tuan, kalau dibawa ke air papan, enjin kereta belum mati, keluar dah dia. Enjin kereta belum mati, keluar dah dia. Cuba tuan-tuan bawa ke masjid, enjin kereta mati, dia tak keluar. Duduk. Sebab kenapa? Tadi dia macam tu. Kita ni tuan-tuan bila time cuti, pergi tepi pantai. Pergi mall, tetapi kita tak bawa pergi masjid. Allah ajar kita melalui Isra' Mi'raj Nabi ni, dia ajar Nabi stres pergi masjid ke masjid. Macam tuan-tuan, cuti sekolah, masjid, taman beroleh, buat masjid apa? Cuti beriktikaf dekat surau. Boleh? Kan amalan Islam banyak tuan-tuan. Iktikaf ada, baca Quran dekat masjid ada. Boleh. Tapi masalahnya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kalah dengan cicak masalahnya. Kan? Dengan cicak, selalu saya sebut, cicak iktikaf dia 24 jam, kita iktikaf sekejap-sekejap. Tuan-tuan maghrib ni balik, lepas tu isyak datang balik, lepas tu subuh kan datang balik, tapi cicak duduk kat sini 24 jam tuan-tuan. Kita tak boleh lawan dia. Tuan-tuan malu. Bukan tuan-tuan nanti tempat lain. Ini contoh je. Jadi tuan-tuan bukan nak kata ini peluang kita. Sebab kenapa peluang? Tuan-tuan belum mati lagi. Kalau dah mati, bila nak buat? Kan? Kalau dah mati tuan-tuan, tak boleh nak buat. Sama ada kita sihat ke sakit, kita muda ke tua, inilah peluang. Kenapa? Belum mati. Kalau dah mati tuan-tuan, tuan-tuan nak cakap macam mana? Dah mati. Tak boleh nak buat apa. Dah mati. Walaupun sakit-sakit, dulu saya pernah cakap gini tuan-tuan dengan tuan-tuan. Kita duk tengok orang ni bila dah tua-tua, walaupun dia sakit gout, ada sakit jantung, ada kencing manis, tetap dia boleh pergi ke surau. Betul tak? Dia dah tua tapi tetap. Kenapa? Kalau jawapannya kenapa juga? Kenapa? Sebab ingat mati. Betul tak? Kalau dia tak pergi dalam keadaan dia sakit tu tadi, nanti mati nak buat apa?
Sebab tu dia pergi surau, walaupun sakit dia pergi surau, walaupun sakit jantung dia pergi surau, walaupun kencing manis dia pergi surau. Kenapa? Inilah sedikit amal yang boleh dibawa nanti kalau mati, kan? Dia ada rasa macam tu. Jadi tuan-tuan, kita ni selama belum mati, sakit pun kita buat. Daripada masjid ke masjid. Macam ibu-ibu boleh lepas ni cuti masjid, pilih cakap, bang, Ustaz dah sarankan, saya sarankan kita pergi masjid mana? Terengganu, Masjid Terapung. Tu kan, pergi jangan sekejap, seminggu tuan-tuan, jangan sehari je, seminggu duduk masjid. Sebab cuti sekolah sebulan kan, cuti sekolah sebulan, pergi masjid seminggu, apa salahnya? Duduk masjid, ajar anak, nanti ni sampai masjid ni, masuk masjid doanya sekian, ajar tu doa masjid, masuk masjid, keluar masjid, duduk masjid sebelum duduk semayang tahiyatul masjid, duduk masjid boleh wirid baca Quran. Nanti kalau nak masuk jamban, ni doa dia kan. Kalau tengok Bilal kat masjid tu tak datang, pergi bank, kan senang tuan-tuan. Tengok imam tak datang, jadi imam, balik tuan-tuan jadi orang, kan. Pergi bersurau beroleh je, anak si Fulan boleh jadi imam, ngam lah tu. Kenapa? Bila cerita-cerita, baru seminggu jadi imam Putrajaya. Tak ada masalah tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi masalahnya kita tak buat macam tu. Itu yang kadang kita pelik tuan-tuan. Orang pergi umrah, pergi haji, pergi umrah, pergi haji, sembahyang 5 waktu kat masjid. Jauh tu, 150 meter daripada masjid tempat duduk, jauh. Kadang 200 meter. Boleh pergi tu 5 waktu. Balik beroleh, tak pergi tu. Pelik tuan-tuan. Bukan sini tuan-tuan, tempat lain, kan? Saya kata beroleh, bukan taman beroleh. Dia pun kena faham tuan-tuan, kena faham tu, kan? Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena tengok balik. Orang kadang-kadang bukan main nak berjemaah dekat Masjidil Haram, dekat rumah sendiri, kampung sendiri, taman sendiri, tak sampai-sampai. Itu pelik tuan-tuan, kan pelik. Nah itu dia. Kan Nabi kata afdalus salah fil bait ilal maktubah. Sebaik-baik semayang itu di rumah kecuali sembahyang 5 waktu. Maknanya tuan-tuan nak sembahyang sunat, tahajud, duha ke apa, pergi kat rumah buat banyak-banyak tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi sembahyang fardu dekat masjid atau kat surau, ini kadang-kadang kita tak bawa tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang anak kita tuan-tuan ajak kat surau tak nak. Kenapa? Kita sendiri tak ajak ke surau. Nabi itu tuan-tuan nak hilangkan masalah, dia pergi masjid ke masjid. Jadi tuan-tuan, kita kena ambil pengajaran apa yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak anak kita, isteri kita ke masjid. Tuan-tuan, jangan selalu sangat pergi mall tuan-tuan, kan? Ajak ke masjid. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk tengok, minta maaf cerita, kat mana-mana saya pergi, kalau pergi masjid surau ni tuan-tuan, jenis orang yang janggut dengan rambutnya dah putih-putih. Minta maaf cerita lah tuan-tuan ni, kat mana-mana, bukan tempat tuan-tuan, tempat mana-mana saya pergi tuan-tuan, tengok rambut dan janggut dah putih. Yang nak nampak muda-muda tu tak ada tuan-tuan. Jadi artinya yang saya nak sebut, kalau agak-agak tuan-tuan mati ni, siapa pelapis ni agak ni, kan? Dan kita kena faham tuan-tuan, Nabi SAW dulu bila dia bawa Islam, kita lihat Islam ada sampai kat tempat kita. Artinya apa? Pelapis-pelapis tu ada lah. Tiba-tiba kita tuan-tuan besok, pelapisnya siapa agak-agak? Tu tuan-tuan, betul sungguh. Saya nak sebut pada tuan-tuan pengalaman saya, bukan kat sini, bukan kat tempat lain tuan, dekat surau ni. Saya pernah dulu mengajar di surau ini tuan-tuan, seingat saya 6-7 tahun lepas. Saya pernah berkuliah di sini. Masa tu seingat saya kata bukan Cikgu Azhar lah fungsi. Cikgu kan? Kalau tak silap bukanlah. 6-7 tahun dulu. Dan sekarang ni saya juga berkuliah di sini tiap subuh. Bukan tiap subuh tuan-tuan dalam sebulan tu ada 2 kali kalau tak subuh tu. Sekali, kan? Tapi saya tengok tuan-tuan perkembangannya bagus. Tengok jemaahnya ramai. Ni kira ramai lah ni tuan-tuan. Kira ramai lah ni. Banding dulu. Sebab saya ingat lagi orang dulu yang biasa dengar tuan-tuan kuliah saya dulu. Yang saya ingat abang tu yang pakai serban, yang baju biru tu. Tu dulu saya masih ingat. Tu yang kat tiang tu, kalau tak silap lah. Kalau tak silap mukanya. Lagi satu haji yang duduk kursi tu. Saya masih ingat lagi kalau dia tak ingat dengan saya tuan-tuan. Saya ingat lagi. Dulu, lama tuan-tuan. Sekali saya tengok rupa-rupa ada ramai lagi yang saya tak kenal nama. Kan? Yang ni saya kenal Cikgu Azhar.
Maknanya apa tuan-tuan? Berkembang, berkembang. Kena tambah tuan-tuan, kena tambah. Berjamaah ni kena tambah. Jangan kita rasa macam tu je, kena tambah. Dan saya cukup suka tuan-tuan bila kita ni duduk dalam surau, duduk kat masjid, jemaahnya ramai. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat dalam hadis Nabi SAW menyebut, berjamaah dekat masjid dengan surau ini adalah salah satu jalan untuk menolak daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Bala Allah tak jadi turun tu kenapa? Sebab dia tengok ada orang sembahyang berjamaah lagi, tu tak jadi turun. Itu dalam hadis Nabi SAW. Yang kedua, ada disebutkan, dia kata syaitan tak dapat menguasai penduduk tersebut apabila ada orang sembahyang berjemaah. Nabi kata, ma min salasin fi badwin aw qaryatin la tuqamu fil jamaah istahwaza alimu syaitan. Dalam hadis Nabi kata, mana-mana dekat kampung ataupun dusun ada 3 orang tapi tak berduduk, tidak sembahyang berjemaah, maka penduduk itu dikeraskan hatinya oleh syaitan. Jadi artinya apa? Sembahyang berjemaah ni benteng daripada syaitan. Itu benteng tuan. Itu yang kita kena faham. Bala tak turun dengan adanya sembahyang berjamaah. Jangan jadi macam Turki tuan. Kan? Turki gempa bumi. Tapi tu jauh sangat, Bantang kali. Kan? Bantang kali. Kat tempat kita, Malaysia, mati orang. Tu. Jadi artinya tuan-tuan, kita ni jangan rasa seronok sebab duduk kat lereng bukit. Kan sini lereng bukit kan? Taman Seri boleh taman boleh kan lereng bukit kan. Tengok lereng bukit, jangan tuan-tuan. Kita tengok tuan-tuan, bumi Allah Ta'ala ni, dia boleh jadikan bukit, dia boleh jadikan rata, ikut nak dia. Allah Ta'ala boleh jadikan benda yang bukit jadi rata, benda yang rata jadi bukit. Senang kan? Tuan-tuan tengok tsunami yang berlaku 2006, ada pulau tenggelam, ada pulau timbul. Artinya Allah boleh hilangkan, Allah boleh wujudkan. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Subhana. Allah Maha Suci. Dia boleh buat apa yang dia nak. Jadi tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah kena patuh perintah Allah. Jadi rasa saya cukuplah kadar tu tuan-tuan, 9 suku. Ya betul ni tuan-tuan, 9 suku. Lebih kurang 9 suku. Tanya sekali lagi tuan-tuan, nak sambung nak berhenti? Setuju je lah, berhenti lah tuan-tuan kan. Tu biasalah tuan-tuan. Sebab kenapa tuan-tuan? Saya bukan nak sambung tuan-tuan. Sebab tak nak tuan-tuan buat dosa banyak. Nanti kalau saya sambung, Allah Ustaz bila tu. Jadi cukuplah kadar tu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perjumpaan kita dan kuliah subuh akan datanglah insyaAllah tuan-tuan. Kita jumpa balik insyaAllah. Cuma yang pentingnya tuan-tuan, kita jangan tinggalkan surau, jangan tinggalkan majlis ilmu. Kita budayakan surau kita ni dan juga majlis ilmu. Sibuk mana pun tuan-tuan kita, jangan tinggalkan surau masjid, jangan tinggalkan majlis ilmu. Itu yang kita kena ingat. Saya sebut sibuk mana pun, kita kerjaya kita apa sekalipun, jawatan apa sekalipun, jangan tinggalkan masjid, surau dan majlis ilmu. Sebab itulah keberkatan hidup kita. Kalau kita tinggal tuan-tuan dah tak ada masa, besok Allah Ta'ala tanya. Kan? Bila Allah Ta'ala tanya tak ada jawab, agak-agak alasannya apa? Alasan. Kan? Kalau alasannya kata saya kerja, orang lain pun kerja. Kalau alasannya sibuk, Nabi lagi sibuk. Nabi nak memastikan umatnya masuk syurga. Nabi tuan-tuan nak jumpa manusia untuk terima hidayah masuk syurga, lagi sibuk. Tiba-tiba kita tuan-tuan sibuk kita tak sempat nak pergi surau. Agak-agak besok kalau Nabi datang, agak-agak macam mana kita nak jawab? Nabi cakap sikit je, engkau dengan aku siapa sibuk? Kan? Nabi kata engkau dengan aku siapa sibuk? Jadi kita nak jawab macam mana? Bila Nabi tanya dalam kubur. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, dia kata orang yang mati masuk dalam kubur setelah ditinggalkan oleh waris-warisnya 7 langkah, malaikat muka nangkir datang. Malaikat muka nangkir berdua tu datang. Dia bukan berdua je datang. Dia datang bawa satu orang lelaki. Dia tanya, hal arafta hadha rajul? Kau kenal tak lelaki ni? Orang beriman kata, araftu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku kenal dia. Dia ni Muhammad. Aku kenal. Maka dia kata, min aina arafta? Malaikat tanya, kau kenal dia daripada mana? Sedang kau tak hidup sama dia. Dia kata, qara'tu kitab Allah. Aku baca dalam Quran. Aku kenal Nabi Muhammad dalam Quran. Maka aku kenal dia tu Nabi Muhammad. Itu dalam kubur tuan-tuan. Belum pada akhirat pun ditanya Nabi Muhammad. Kan? Tiba-tiba kita tuan-tuan sibuk. Besok Nabi Muhammad tanya, kau dengan aku siapa lebih sibuk? Agak-agak jawapannya kita apa? Memang tak ada jawapan tuan-tuan. Kan? Jadi justru itu tuan-tuan. Biar kita sibuk-sibukkan dalam dunia. Sibuk-sibuk yang bermanfaat. Wallahu a'lam.
Sekarang itu untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka, yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.